Ya. Ya, Muhammad. Peraturan mesyuarat ya? Semalam, Ya. ya Muhammad, sepanjang hari sehinggalah pagi ini beredar di media sosial yang saya kira boleh menjejaskan reputasi yang dipertua, speaker dan juga Dewan ini, yang mulia ini. Dan kita di pihak pembangkang sekalipun, pihak minoriti sekalipun, cuba untuk membela dan menjawab walaupun kita tidak ada fakta untuk memberikan jawapan. Saya percaya Yang Berhormat sedar bahawa semalam beredar di media-media sosial tentang setiausaha akhbar kepada Menteri Keuangan yang dikaitkan dengan Yang di-Pertua. Kononnya anak pada Yang di-Pertua. Jadi kita tidak tahu, kita tidak boleh menjawab. Untuk membela pun saya harap yang kita mendapat penjelasan daripada Yang di-Pertua tentang perkara ini. Ini bukan perkara yang saya sorok-sorokkan. Memanglah. Tapi anak saya umurnya 31 tahun, mungkin 32. Dan dia bebas untuk bekerja di mana saja, di bawah siapa saja. Ya. Jadi ini saya ingat bukan penting. Yang penting ialah sama ada saya bertindak secara bebas, tidak dipengaruhi oleh sesiapa sekalipun. Ya, Muhammad. Saya tak berapa mengambil pusing tentang perkara ini. It's normal. Okey, Ya Muhammad. Saya setuju. Bebas bekerja di mana saja. Tetapi apabila kes yang melibatkan Menteri Keuangan dan Yang Berhormat membuat keputusan, rakyat menganggap dan kita juga menganggap seolah-olah ada wujud conflict of interest di dalam membuat keputusan tersebut. Jadi there's no conflict of interest. Kita pun tidak tahu perkara ini. Hanya Yang Berhormat pembangkang saja nak bangkitkan, Tidak ada. Inilah yang perangai yang disebut oleh Keteria tadi. Inilah kita perangai dia. Baru kita bincang tentang the way forward ya. Duduk. But anyway, saya hanya memberikan pendapat saya. Perkara ini kita tidak tahu. tak mengapa lah. Duduk. Sila duduk. Ya. Saya duduk, bangun. Jangan bangun waktu saya bercakap. Tak tahu adab ini. Ya Muhammad. Kamu Muhammad yang tak tahu adab. Bangkitkan perkara-perkara yang tak berkenaan. Jadi Ini dewan yang mulia lah. Ini dewan untuk bincangkan masalah rakyat lah. Duduklah. Saya telah meneliti ucapan Yang Berhormat Pagan yang dibuat pada Selasa 7 Ogos 2018 yang lalu dan isi kandungan laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC, maka saya dah mendapati tidak terdapat unsur provokasi. Yang Berhormat Pagan merangkap Menteri Kewangan telah melirukan Dewan dan oleh itu tidak terjatuh di bawah Peraturan Mesyuarat 36 Pasal 12. Ya Muhammad, isu yang berbangkit bukan soal prosedur dan sebagainya. Tetapi isu yang berbangkit adalah soal tuduhan merompak. PAC mengatakan tidak ada pun kehilangan wang tersebut. Bermakna tuduhan merompak adalah salah kerana wang masih berada di dalam akaun. Rompak bermakna duit hilang dan sebagainya. Digunakan untuk kepentingan diri dan sebagainya. Tetapi perkara ini tidak berlaku, sabar. Okey. Kita dah dapat keputusan. Ya betul. Adakah Yang di-Pertua sekarang hari ini bersetuju bahawa Berlaku dirompak? Itu saja. Berarti isu saya adalah rompak. Isunya rompak. Kalau Tuan Speaker setuju ia jadi rompak, Tuan Speaker boleh beritahu sekarang bahawa setuju dirompak. Jangan createkan presiden yang salah di dalam Dewan ini. Speaker memberikan signal yang salah pada Dewan, iaitu ahli-ahli selepas ini tidak perlu lagi ikut peraturan yang ada. Kalau kita lihat keputusan Speaker yang lepas, law keluar ahli parlimen daripada pembangkang hanya kerana mengatakan pondan pasti salah dihalau keluar hanya kerana menegur menteri dan sebagainya. Begitu serius untuk mengendalikan Dewan ini dengan aman. Tiba-tiba soal ini Betul. Tuan Yang di-Pertua telah buat keputusan
Tadi betul. Itu adalah muktamar. Tadi betul. Dalam sesi yang lepas, dalam sesi yang lepas, saya pasal isu rompak ni boleh take my handset. Saya bergaduh dengan tiba. Betul. Siapa makan ciri dia lah pedas. Istilah rompak. Mereka makan ciri sebab itu mereka rasa pedas. Betul. Rompak kan memang. Saya dah dengar. Saya rujuk kepada laporan PAC yang disebut oleh yang Ketua tadi. Di sini berlakunya satu kemusykilan, ya, sebab ada laporan daripada Jabatan Audit Negara dan perkara ini diperlakukan dalam laporan PAC. Dalam laporan Jabatan Audit Negara disebutkan bahawa sehingga 10 hari bulan April tahun ini 2019 status telah diluluskan tetapi belum dibayar adalah 6 bilion ringgit, bukannya 19 bilion ringgit. Kalau sekiranya ada perakuan daripada Jabatan Audit Negara yang mengatakan bahawa jumlah yang diluluskan, yang di-verify, yang good to pay back input tax credit adalah 6 bilion ringgit, maka kenapa duit itu perlu duduk dalam akaun PST dan tidak digunakan untuk cash flow purposes yang lain dengan isi? Sebab itu, bila yang berhormat Menteri Kewangan sebut dalam perbahasan dengan saya bahawa semuanya sudah verified, it's in the Hansard. He said all are verified. Itu sudah tidak betul. Ini Jabatan Audit Negara punya laporan. So sebab itu kita minta dirujuk kerana jumlah tersebut as of April 2019 dengan izin masih lagi belum diluluskan untuk bayar balik. Betul. Sebab itu kita minta dirujuk. Kalau Tuan Yang Tua rujuk kepada laporan PAC, I've read it as well, sir. And that is a material point yang perlu dirujuk Menteri kepada Jawatankuasa Hak. Yang Muhammad bahkan telah beberapa kali mengulangi perkataan-perkataan perompak dan tak pernah ditarik balik. Adakah Yang Muhammad Speaker ketika ini membenarkan perkataan-perkataan kurang sopan yang digunakan di dalam Dewan ini? Ini yang kita pertikaikan. 36 sakan jahat. Sebab apabila dia kata merompak, bermakna dia dah sakan jahat di 36. Sebab itu dalam sesi yang lepas saya dah bangkitkan perkara ini. Tetapi di mana Speaker tidak adil dan juga Menteri Kewangan apa tak mau tarik balik. Kita minta tarik balik saja. Jangan tuduh merompak, itu saja. Itu saja yang kita minta. Kalau dia kata Menteri Kewangan dan juga Timbalan Speaker ketika itu berlaku adil, tak akan berpanjangan kisah ini. Kita suruh tarik merompak itu saja. Tuan Speaker, susah ke nak tarik balik? Kami kena halau Dewan. Saya keluar Dewan. Menteri. Saya suruh keluar Dewan. Tarik balik saja. Kes rasuah sedang dibicarakan, boleh tarik balik. Ini apa salah tarik balik? Speaker. Peraturan Mesyuarat 99 kuasa Speaker. Saya ingin mengingatkan semua ahli dalam Dewan ini kepada laporan PAC ini ke surat 50 para 4. Apakah bunyinya? Tidak ada kehilangan wang dalam kutipan hasil ini. Tidak ada kehilangan wang. Arti tidak ada rompak. Ruling. Yang Muhammad Speaker. Peraturan apa? Saya kita dengar peraturan Mesyuarat. Silakan. Saya dah dengar, dah sebut peraturan 36(4). Tak ada telinga dah. Yang Muhammad Speaker buat ruling peraturan 36(4), peraturan 36(6) mengenai perkataan merompak-perompak tersebut adakah boleh dibenarkan digunakan di dalam Dewan ini. Itu saja saya minta ruling. Tapi akhir kata keputusan Speaker adalah muktamad. Ya, silakan. Speaker dah cadar usul. Saya menghormati keputusan Speaker. Bagan tidak akan tarik balik perkataan merompak. Speaker, Speaker, saya juga tidak mahu tarik balik perkataan komunis kepada DAP. DAP adalah komunis. Saya tak tarik balik. Dengan itu, istilahkan diri komunis. Saya minta Yang Amat Berhormat pertimbangkan bagaimana komunis boleh berada dalam kerajaan. Speaker dampaknya cuba mempertahankan YB Bagan dan tindakan itu seolah-olah mempertahankan tuduhan YB Bagan yang mengatakan duit GST dirompak oleh kerajaan yang lepas. Sedangkan laporan PAC jelas mengatakan bahawa tidak ada wang yang hilang pun. 19.4 bilion itu masih berada di dalam akaun. Kita pun cuba memberikan jalan keluar, jalan kompromi yang lebih lembut, iaitu
kita tidak perlu rujuk dengan syarat YB Bagan memohon maaf dan menangis balik tuduhan yang dilakukan. Tapi perkara ini tidak juga berlaku. Kita tak persoalkan tuduhan-tuduhan lain yang berkaitan dengan prosedur, kita tak persoalkan. Yang kita persoalkan adalah tuduhan sebagai perompak. Kalau Bagan berjiwa besar, oleh kerana PSC telah pun membuktikan sebaliknya, patutnya dia datang dalam Dewan memohon maaf dan balik segala tuduhan. Sebab sebelum ini pun, kalau kita rujuk pada seseorang penjawatan kuasa hak dan kebebasan, kalau dia nak tarik balik kenyataan, masih sempat. Okay. Kita tak akan rujuk pada jawatan kuasa. Tapi hari ini dia tak nak. Dia tak nak. Akauntan negara sendiri telah mengesahkan bahawa duit cukup boleh rujuk kepada buku yang dibuat di laporan PSC ini. Duit cukup untuk pulangkan refundable GST ini yang dikatakan dirompak ini. Jadi dijawab oleh akauntan negara 2 kali cukup untuk membayar balik. Cuma duit itu dimasukkan dalam consolidated account, consolidation account yang sepatutnya masuk dalam trust account. Tidak ada berlaku rompakan. Inilah yang kita pertikaikan keputusan speaker pada hari ini yang sangat bias bagi kita.